السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat menyambung semula sekali lagi berkaitan dengan kisah ataupun cerita riwayat-riwayat hidup berkaitan dengan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana pada malam ini merupakan siri yang kedua, sambungan rentetan daripada kisah cerita tentang seorang sahabat yang datang jauh daripada Farsi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Pada kuliah yang lepas kita telah memulakan siri yang pertama. Kita mendengar bagaimana Salman, sedikit throwback. Kita tengok daripada awal. Salman asal daripada Farsi, bumi Iran sekarang ini. Berasal daripada agama Majusi. Ayahnya merupakan di antara orang kuat kepada ajaran ataupun agama Majusi. Walau bagaimanapun, Salman Al-Farisi tidak merasa tenang dan yakin dengan agama yang dipegang oleh dirinya, yang mana agama itu merupakan agama warisan yang dia dapat daripada ayah dia, keturunan dia. Jadi agama asal Salman tu agama Majusi, agama warisan. Bapa dia agama Majusi, maka dia pun Majusi. Kebiasaannya begitulah tuan-tuan. Mana-mana manusia, kalaulah dia beragama sekadar agama warisan, agama keturunan, agama nenek moyang, dia tidak akan berpegang dengan agama itu dengan pegangan yang kukuh. Kita melihat sebahagian manusia hari ini, alhamdulillah, kita dilahirkan dalam keluarga Muslim. Ibu dan ayah kita Muslim, sebahagian besarnya lah, walaupun kita tak nafikan ada di kalangan kita yang bukan asalnya daripada keluarga Muslim. Tetapi kita alhamdulillah, di atas pilihan, kehendak, ketentuan Allah, kita dilahirkan di atas keluarga yang berpegang menganut agama Islam. Maka ibu ayah kita, datuk nenek kita beragama dengan agama Islam, anak-anak kita dan seterusnya keturunan kita. Tetapi tuan-tuan, sekadar agama warisan, agama yang dianuti berdasarkan kepada keturunan dia tidaklah menghasilkan pegangan yang kukuh dan kuat. Pasal itu kita tengok hari ini ramai anak-anak orang Melayu Islam, kerana takrif Bumi Putera di Malaysia ni, kalau tuan-tuan tengok dalam perlembagaan persekutuan, Melayu itu mesti Muslim. Melayu mesti Muslim. Untuk mendapat title Bumi Putera Melayu itu, dia mesti beragama Islam. Jadi kalau kita tengok rata-rata anak-anak orang Melayu yang sekadar namanya Muslim, keluarganya Muslim,
tetapi tidak ada jati diri pegangan kerana dia tidak ada ilmu tentang agama itu. Maka kita melihat sangat rapuh, sangat mudah mereka itu terikut-ikut dengan pelbagai perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam. Kerana dia Islam sebab bapa dia Muslim. Dia Islam sebab mak dia Islam. Islamnya bila? Islamnya bila raya, Islamnya bila ada kematian, Islamnya bila menikah saja. Menikah, qadi kena bayar menikah. Masa menikah, kena cari itu imam. Mati, cari itu imam. Nak baca talqin di setengah tempat. Nak mandi, mati. Lagi bila lagi? Bila kita kena tanya, di mana Islam kita? Adakah Islam itu hanya sekadar sambutan hari raya? Islam itu hanya sekadar dalam upacara kematian? Islam itu hanya sekadar dalam adat istiadat perkahwinan? Sedangkan Islam dalam kehidupan sebagai life, the way of life, cara hidup itu tidak Islam. Maka ini satu jawapan yang sepatutnya kita sama-sama fikirkan. Muslim kita itu di mana? Adakah kehidupan kita, anak-anak kita, dari sudut pakaian mereka, dari sudut pergaulan mereka, dari sudut kehidupan mereka itu Muslim yang sebenar? Ataupun oleh kerana kita beranak-beranak benti, maka kita pun dengan benti lah. Apa Islam tu pun dia tak ketahuan pada ekor. Mai datang raya pakai baju kurung, pakai baju Melayu, sampin, pergi sembahyang raya, balik makan ketupat, tahun depan pula lah. Anak-anak orang Melayu Islam. Sebab itu tuan-tuan, ini satu perkara yang mungkin kita boleh belajar awalnya daripada Salman Al-Farisi. Kemudian tuan-tuan, Salman meninggalkan ajaran yang diperolehi daripada ayah dia, ajaran asal dia tinggal ajaran itu. Sebab itu tuan-tuan, dia berpindah kepada ajaran yang baru, Kristian, Nasara. Dia berpindah kepada ajaran yang baru, dan kita dah lalui bagaimana dia bertemu dengan awalnya seorang padri yang jahat, yang berbohong dengan pengikut dia. Kemudian dia tinggalkan padri itu, dia cari padri lain. Kemudian daripada satu padri kepada satu padri, daripada satu rahib kepada satu rahib, akhirnya kita sampai kepada suatu episod yang barulah pada malam ini. Mari kita tengok tuan-tuan. Dia kata, wa qala falamma mata wa ghayyaba lahiqtu bisahib nasibin. Tok guru dia yang sebelum mati tu kata dekat Salman tanya, tok guru dah nak mati, tok guru dah nak pergi meninggalkan dia, siapakah orang yang sama ajaran dan agama yang dibawa oleh tok guru? Dia tanya dekat tok guru tu. Maka tok guru tu kata, kau pergilah di suatu tempat Nasibin. Wallahu a'lam, Nasibin ni dia punya kedudukan dia dekat dengan Turki. Dekat dengan Turki. Kau pergi di sana, ada orang yang sama ajaran dia dengan kita. Lalu kata Salman, faji'tuhu fa akhbartuhu bi khabari wa ma amarani bihi sahibi qal fa aqim indi fa aqamtu indah fawajadtuhu ala amri sahibihi fa aqamtu ma'a khairin rajulin fa wallahi ma labitha an nazala bihi al-maut. Maka dia pun pergilah ke Nasibin, bertemu dengan orang yang diwasiatkan oleh gurunya. Dia pun memperkenalkan dirinya. Maka dia tinggallah bersama dengan gurunya yang baru, dan dia melihat bahawa gurunya seorang lelaki yang baik, seorang lelaki yang mutadayyin, yang berpegang dengan ajaran agama, seorang yang saleh, yang bertakwa. Malangnya telah sampai juga ajal gurunya itu. Maka telah sampailah ajal gurunya
yang baru tersebut. Kemudian dia kata, seperti biasa kita ringkaskan, falamma hadara qult lahu ya fulan inna fulanan kana awsa bi ila fulan. Sesungguhnya guru aku telah berpesan daripada satu guru kepada guru yang lain. Apabila aku berguru dengan seseorang itu, kemudian dia telah sampai di hujung usianya, aku bertanya dengan siapa lagi aku ingin mengambil agama ini. Lalu dia tunjukkan kepada sahabat dia yang berada di satu tempat kepada satu tempat. Semangat mujahadah yang ditunjukkan oleh Salman mencari agama. Sebab itu menuntut ilmu kena keluar. Menuntut ilmu ni kita kena keluar, mencari ilmu. Ilmu itu dicari. Al-ilmu, tuan-tuan ingat al-ilmu yu'ta. Ilmu itu kita mendatanginya, bukan dia mendatangi kita. Kata Al-Imam Yahya bin Abi Kathir, seorang tabi'in besar, alim. Dia kata, la yustata'ul ilm. Kalaulah kamu nak dapatkan ilmu seperti yang Salman tempuh ini, birahatil jisim. Seseorang itu tidak akan mendapat ilmu, memperolehi ilmu, kalaulah dia hanya sekadar duduk saja. Satu orang tak akan dapat ilmu kalau dia tidak mahu berpenat dan bersusah. Kerana ilmu itu kena susah. Kata Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang meninggal pada tahun 204 Hijrah, Imam mazhab Syafi'i yang terkenal tu, Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia kata ilmu ini kita tidak akan dapat melainkan dengan apa? Dengan kesusahan dan kepayahan. Dalam syair dia yang masyhur, dalam Diwan Syafi'i, yang himpunkan syair-syair Imam Syafi'i ni, tu satu lah yang menghimpunkan syair-syair Imam Asy-Syafi'i. Kadang-kadang ada syair dia kata syair Imam Syafi'i, tapi sebenarnya bohong. Al-Imam Syafi'i tak pernah sebut. Al-Imam Syafi'i tak pernah sebut syair tu. Tapi disandarkan. Dia macam ni lah tuan-tuan. Menyandarkan sesuatu kepada orang ni benda mudah. Macam bulan Rejab ni, banyak orang sandarkan benda kepada Nabi. Sesungguhnya Nabi berkata pada bulan Rejab ni sekian-sekian. Sesungguhnya Nabi berkata sekian-sekian. Sandaran banyak. Dan yang terbaru, yang panas ni apa dia? Sehari dua ni. Munculnya keberkatan, fadilat yang pelbagai jenis. Tentang apa? Gunung Jerai. Gunung Jerai. Gunung Jerai tak Gunung Jerai? Bukan Gunung Ledang. Kononnya Nabi nu turun Gunung Jerai, kononnya tanah Gunung Jerai ni tanah berkat dan sebagainya. Usakan. Kan? Tapi tuan-tuan, sandaran, menyandarkan sesuatu kena ada disiplin. Bila kita kata, sebab itu kata Muhammad ibn Sirin. Tuan-tuan kenal tak? Muhammad ibn Sirin. Bila orang baca satu-satu hadis, dia akan kata apa? Sammu lana rijalakum. Ini disiplin yang diajar oleh Muhammad ibn Sirin. Muhammad, tuan-tuan kena ingat benda ni. Siapa-siapa sahaja yang mendakwa sesuatu perkara, menyandarkan sesuatu perkara, dia kata Nabi kata, dia kata Imam Syafi'i kata, dia kata imam tu kata, dia kata hadis ni macam ni. Al-Imam Muhammad ibn Sirin, dia kata apa? Sammu lana rijalakum. Habaq mai, bagi tahu, namakan kepada kami siapa yang habaq benda ni. Kami nak dengar. Siapa yang rijal? Siapa yang cerita hadis ni? Siapa yang cerita riwayat ni? Ambil daripada siapa cerita ni? Kami nak cek. Sebab itu tuan-tuan terkenal kata-kata di kalangan ahlul hadis, al-isnad minad din. Al-isnad minad din. Sanad ni an fulan an fulan an fulan an fulan, daripada fulan daripada fulan daripada fulan tu, minad din, adalah agama. Sebab kalau kita tak ada, kalau kita tak boleh cek siapa kata hang ambil daripada siapa,
Dia ni ambil daripada siapa? Dia ni ambil daripada siapa? Apa akan jadi? Laqala man sya' ma sya', maka akan cakaplah apa yang orang nak cakap, ikut suka apa dia nak kata. Pasal apa? Pasal orang tak boleh cek. Tapi bila dia cakap satu-satu benda, kita akan tanya, hang ambil daripada siapa? Mana sumber hang? Dalam kitab mana? Riwayat mana? Siapa yang kata? Dia tak boleh mereka. Kalau dia kata sesungguhnya di dalam syurga ada satu sungai, nama sungai itu Rejab. Siapa-siapa yang puasa dalam bulan Rejab, dia akan minum air sungai Rejab di dalam syurga. Kita akan tanya, boleh mana hadis ni? Hang dengar mana hadis ni? Hadis ni ada dalam kitab mana? Siapa cerita kat hang? Riwayat siapa? Kita akan tanya. Lepas tu masa tu dia kata, tak tahu, orang duk kata. Dalam sekali dia akan kepok, Tok Guru dia kata, Tok Guru hang boleh mana? Tak ada dalam hadis. Tok Guru dia boleh terus Allah Ta'ala habaq dalam mimpi. Sengak pergi kat tu. Maka dalam agama kita kena tanya, samulana rijalakum. Sabar. Pasal tu macam tu juga perkataan imam-imam. Orang boleh kata ni Imam Syafi'i kata, ni Imam Syafi'i. Syafi'i mana? Syafi'i banyak. Muhammad bin Idris tak kata macam tu. Syafi'i afdal tak tahu, bekas ketua menteri Sabah, presiden warisan, itu pun Syafi'i, tapi Syafi'i afdal. Kalau dia kata tak tahu. So nak sandarkan kawan tu kata ini syair Imam Syafi'i, ini sajak Imam Syafi'i, ini puisi siapa, kena ada sandaran, kena ada sanad. Dia sebut dalam kitab mana, dia sebut dalam teks mana, siapa yang ambil. Sebab dia ada anak-anak murid dia. Dia ada Al-Imam Al-Muzani, dia ada Al-Imam Al-Buwaiti. Ini semua imam, ini semua anak-anak murid dia ni. Al-Imam Al-Buwaiti, Al-Imam Al-Muzani, ni semua yang riwayat. Apa? Rabi' bin Sulaiman, ni semua nama murid-murid Imam Syafi'i yang meriwayatkan perkataan Imam Syafi'i. Maka sebab itu bukan senang, bukan mudah kita nak sandarkan satu-satu kalam kepada seseorang. Masalah kita macam tu. Orang yang duk main ke ujung-ujung ni, dia main-main, dia kata ni, YB minta kambing seekor. Kita tak boleh, tak ada akses nak tanya YB, kan? Kita pun, tu ke? Tak apa, saya pergi cari. Dia yang nak makan, dia main buhung, dia main tenyih, dia kata YB. Dia kata YB memang nak main kenduri hang, tapi dia habaq kat aku kalau boleh, kalau ada kambing elok, YB cukup suka kambing ni. YB kau nak makan kambing apa? Ni hok PA ni yang buhung kat atas ni. Dia ni yang nak balas kambing tu, tapi dia tenyih atas siapa? Dia guna nama siapa? Dia jual nama siapa? Dia jual nama YB. Pasal dia tahu kita tak boleh tanya YB. Kita tak ada nombor telefon. Dia saja yang boleh jumpa YB. Dia bohong nama YB. Macam tu yang duk ada lah yang bohong jual nama Nabi ni. Tapi dia tak boleh jual lah, pasal kita boleh cek. Macam tu lah jual siapa-siapa. Ni tuanku mai habaq kat aku. Ni menteri mai habaq kat aku. Ni datuk ni habaq mai kat aku. Kita pun okey tak apa. Betul tak betul kita tak tahu, tapi sandaran itu. Pasal itu tuan-tuan hati-hati. Hati-hati. Macam hak dok menikah dua tu, dia pergi habaq kat apa nak jadi bini nombor dua. Kok hang bagi ya. Kok hang suruh cari ni. Faham ke tak? Orang perempuan faham tak? Kok suruh cari adik. Adik pula tanya abang, betul ke kok suruh cari? Kok suruh cari. Ni aku kan mau sangat kok hang paksa ni. Macam mana hang okey tak? Dah kok suruh cari, adik ikutlah. Jual nama kok tu. Faham tak? Okey. Tadi kita bawa contoh-contoh imam, bukannya dia faham, bawa contoh menikah dua cerah betul-betul. Kan? So sambung tang mana kita tadi? Okey. So kita sambung balik. Lalu dia kata apa? Dia kata ai bunai. Dia kata dekat Salman, tok guru dia yang nak mati tu, yang nak meninggal tu, dia kata ai bunai. Wallahi ma na'lam ahadan baqiya ala amrina amuruka an ta'tiyahu illa rajulan bi'amuriyah fa innahu bimithli ma nahnu alayh fa in ahbabta fa'tihi qal fa innahu ala amrina qal falamma mata wa ghayyaba lahiqtu bis-sahib amuriyah wa akhbartuhu khabari. Lalu kita pendekkan cerita, tok guru dia kata,
ada seorang lagi yang aku kenal yang macam dengan kita. Dia duduk di satu tempat nama Amuriyah. Amuriyah ni di mana? Di kota Rom. Di Rom. Dulu kita ada Rom dengan Parsi. Ada Rom dengan Parsi. Salman orang Parsi. Yang tok guru dia suruh pergi ni mana? Rom. Dalam Al-Quran ada surah Ar-Rum. Ghulibatir Rum. Rum tu Rom lah. Dalam hadis pun ada disebut tentang kisah orang Rom. Ada tak sahabat Nabi orang Rom? Salman Al-Farisi. Orang mana? Orang Parsi. Ada tak orang Rom? Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Dia Rom. Tengok tuan-tuan. Salman duk Parsi masuk Islam. Suhaib duk Rom masuk Islam. Abu Jahal yang duk Mekah tu tak masuk Islam. Tentu pun faedah besar lah. Kadang-kadang duduk mana hala Sabah apa semua tu faham. Duduk Sarawak apa mana hala ni boleh faham. Duduk Perlis tak mau faham. Faham ke tak? Tak faham sudahlah. So dia kata illa an ta'tiyahu illa rajulan bi'amuriyah fa innahu bimithli ma nahnu alaih. Dia kata hang pergilah pada laki-laki di Amuriyah itu fa innahu bimithli ma nahnu alaih. Dia pun macam kita. Kemudian dia kata dia pun pilah jumpa kawan tu, dia pun cerita, pendekkan cerita, dia pun cerita. Dia kata macam ni, maka dia pun duduklah dengan kawan tu. Saya ringkaskan lagi. Saya ringkaskan lagi. Marilah ajal guru dia yang terakhir di Amuriyah. Marilah guru dia yang terakhir seorang lelaki di Amuriyah. Kemudian dia kata sampailah ajal guru dia. Macam biasalah, bila tok guru dia nak mati, dia pergi kata apa? Dulu tok guru saya mati, dia habaq pi tang tu. Saya pi tang tu mengaji, tok guru saya mati, saya mai tang ni. Lah ni tok guru yang tang ni pun nak mati, nak pi tang mana lagi? Lagu tu lah dia duk tanya. Sampailah tok guru tu mati, dia tanya pergi nak pi tang mana. Sampailah dia mati. Jadi kita kena mengaji sampai mati, kan? Nampak macam Salman. Lalu tok guru dia tu dia kata apa? Dia kata ai bunai. Ni dah habis dah. Habis dah. Orang macam depa tu dah tak ada dah. Pupus. Dia the last person yang dia kenal lah, yang dia tahu. Dia kata ai bunai, wahai anak anda. Dia panggil dekat Salman. Dia kata apa? Dia kata wallahi demi Allah, ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alaihi ahadun minan nas. Aku tak boleh habaq dah kat hang nak pi tang mana dah. Macam depa duk habaq pi tang tu, pi tang ni, sampai hang mai jumpa aku nak habaq pi tang mana tak ada dah. Kacau Salman. Dia nak pergi mana? Mati kutu dah. Mati akal, jalan apa? Jalan mati. Dia kata ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alaihi ahadun minan nas. Tak ada dah Salman. Habis dah. Aku mati ni tak ada tinggal hang Salman weh. Aku tak boleh habaq nak pergi tang mana. Tapi walakinnahu qad adhallaka zamanun nabi wa huwa mab'uthun bidinin Ibrahim yakhruju bi ardil Arab muhajiran ila ardin baina harratain. Tapi Salman, hang jangan susah hati. Don't worry. Jangan takut. Kerana pada firasat aku, seperti yang ada dalam ajaran kita ni, Allah akan menghantar seorang Rasul yang terakhir. Dia boleh boh ni lah ni. Yang dia boleh jumpa Nabi ni. Ni yang paling mahal sekali ni. Tok guru yang paling mahal ni, tok guru yang bagi kata-kata ni lah. Dia kata Salman akan
muncul, akan keluar, akan datang seorang nabi akhir zaman, mab'uthun, yang akan dibangkitkan seperti mana agama Ibrahim. Kerana Ibrahim ni dia punya usul kepada pasal tu tuan-tuan tengok. Ni dunia sikit lah, tak tahulah tuan-tuan perasan tak perasan. Di Dubai, siapa pergi Dubai ke, baca Dubai, apa ada di Dubai? Apa ada di Dubai? Selain daripada Burj. Burj tu menara. Di Dubai ada Abraham Centric, kalau tak silap nama dia. Tuan-tuan boleh cari, Google lah. Baca apa Facebook, takkan duk baca masa apa hari ini lagi. Tuan-tuan, saya duk berasa macam tuan-tuan semua duk mula warm up nak PKP pula gaya ke mana? Duk mula-mula belajar masa apa hari ini, masa apa tak jadi kan. Okey, duk kau naik macam duk apa? Kita kena ready ni macam mana kan. Tak apa tuan-tuan. Go life must go on. Yang go slow, merely go slow ya. Yang lain semua go fast. Okay. Saya nak tanya tuan-tuan. Di Dubai ada satu apa ni depa panggil apa tak tahu, kempen Abraham ke apa yang dia nak menyatukan seluruh agama. Kalau tuan-tuan tengok, semua agama ni dia macam claim Nabi Ibrahim. Semua agama ni dia macam nak mengaku Nabi Ibrahim. Pasal Nabi Ibrahim ni Abul Anbiya. Pasal tu cerita Nabi Ibrahim ni ada dalam Bible, ada dalam cerita orang Yahudi, ada cerita. So Abraham atau Ibrahim Abul Anbiya. Pasal tu kita selawat, kita tak baca Nabi Musa, kita tak baca Nabi Sulaiman, walaupun Sulaiman sakan juga, tapi kita sebut Nabi Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim. So dia kata Allah Ta'ala akan hantar Nabi itu bidin, mengikut seperti mana yang dibawa oleh Ibrahim. So ajarannya ajaran Nabi Ibrahim. Semua yang mai kemudian ni depa berpegang dengan apa? Millah. Pasal itu tuan-tuan duk baca petang-petang, baca tak petang-petang, baca apa? Baca tak petang-petang? Jangan lupa. Petang baca, bagi baca. Baca petang tadi. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Betul? Sambung. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Tu yang kata bapa para nabi, asal nabi-nabi itu Ibrahim. Pasal itu bila Nabi Yaqub tanya anak dia, am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li bani ma ta'budu min ba'di. Ketika mana Nabi Yaqub nak meninggal, dia panggil semua anak-anak dia tanya, hampa nak sembah apa? Nabi Yaqub ni, hampa nak sembah apa? Dia kata na'budu, kami akan sembah ilahaka, Tuhan engkau, wa ilaha abaika, Tuhan bapa engkau, bapa-bapa engkau. Yaqub bin siapa? Yaqub bin, tuan-tuan, Nabi Yusuf bin Yaqub. Yaqub bin, lupa dah Yaqub bin apa? Yaqub bin Ishaq. Ishaq bin Ibrahim. Pasal itu dia berkata na'budu ilahaka na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Dia sebut siapa dulu? Ibrahim. So tuan-tuan baca kisah Nabi. Cerita kalau tak dan baca cerita Nabi-Nabi lain pun, bacalah cerita Nabi Ibrahim. Daripada Ibrahim lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi
apa ni kita panggil kriteria, ciri-ciri. Sebab itu Yahudi dah tahu dah. Yahudi dah tahu dah kata Nabi Muhammad ni akan cuih keluar mai. Cuma dia tak tahu kata mari daripada orang Arab. Yang tu dia tak tahu. Tapi dia tahu akan mai. Sebab itu ketika mana Yahudi ni berperang dengan orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj, mereka akan sebut tentang Nabi Muhammad ni, Nabi akhir zaman. Cuma mereka tak boleh terima bila Nabi ni Arab. Semua Nabi-Nabi mereka, Nabi-Nabi ni mai daripada Yahudi, daripada Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Idris, Sulaiman, Daud, semua tu Daud, Sulaiman, Idris, Musa, tu semua daripada Bani Israel. Tiba-tiba mai Nabi Muhammad, dia bukan Bani Israel. Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Depa tak boleh terima. Tapi depa tahu, alladzina atainahumul kitab ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab, Yahudi dan Kristian, mereka kenal Nabi Muhammad ni macam mereka kenal anak mereka. Lebih daripada tu lagi. Kita tengok anak kita, kita tahu. Tengok cara dia berjalan, tengok cara dia bercakap, tengok kepada belakang pun kita tahu anak kita. Arab, Yahudi tengok Nabi, mereka boleh tahu. Tapi masalahnya bila Nabi mai, pasal apa mereka tak ikut? Walhal mereka tahu pasal Muhammad bukan Bani Israel. Jenis kaum-kaum ni memang mereka memang sangat dia panggil apa perkauman ni, inilah kuat. Dia akan keluar daripada bumi Arab. Bumi Arab. Dia akan berhijrah ke Madinah. Dia keluar daripada Mekah, tapi dia akan pergi Madinah. Hang kena tengok ciri yang pertama. Ciri yang pertama, dia orang Mekah tapi dia akan pergi Madinah. Tu nombor satu. Tapi kalau duduk di Kangak, pergi duduk di mana? Bukan. Duduk di Malaysia kan apa semua? Tak, bukan. Mai mana ni? Mai Gunung Jerai. Ni Nabi yang kita duduk tunggu, Muhum. Dia kena mai daripada Mekah pergi Madinah. Itu yang sahihnya. Hang duk mengaku tak ketahuan lah, kami tak kira. Tak kira lah hang punya kayu buat bahtera Nabi Nuh ke, kapok baru hang buat apa ke, kemian kapok baru hang bakar Firaun Mesir ke apa ke, kami tak kira. Bukan, tak ada kelebihan apa. Nampak tuan? Okey. So sambung balik cerita kita. Lepas tu dia kata apa lagi? Bainahuma nakhlun. Bumi yang Nabi itu akan ada dipenuhi dengan kurma. Tempat tu banyak pokok kurma. Kemudian dia yakulu hadiyah wala yakulu sadaqah. Nabi itu makan hadiah tapi dia tak makan sedekah. Artinya hadiah tak sama dengan sedekah. Hadiah berbeza dengan sedekah. Nampak tuan? Baina katifaih, di antara dua bahu Nabi itu ada khatam, ada cop. Khatam ni cop, ada cop nubuwah, cop kenabian. Dia kata seperti ada isi macam burung merpati. Ada dalam, kalau baca dalam Syama'il Muhammadiyah, tuan-tuan beli buku tu, ada terjemah dalam bahasa Melayu dah, tulisan Imam At-Tirmidzi, dia ada cerita tentang bentuk cok Nabi di belakang tu. Hang tengok tiga benda. Daripada Mekah pergi Madinah, lepas tu dia makan hadiah, kalau bagi sedekah dia tak makan, belakang dia ada cok. Macam kita tanda beranak kan. Tuan-tuan ada tanda beranak kan, kena tang muka, tang belakang, tanda beranak kan. Yang ni tanda kenabian. Sekejap lagi dia tengok-tengok belakang laki dia ada tanda apa? Abang pun Nabi noh. Tu lah. Hang baru tahu. Jadi Nabi ni buat apa? Menikah banyak kan? Itulah aku. Yang lain punya Nabi banyak, dia itu talak tu ya kan. Okey. Dia kata fa in istata'ta an talhaqa bitilkal bilad faf'al. Kalau hang boleh pergi ke negeri dan negara tempat tersebut, maka pergilah bertemu dengan Nabi akhir zaman, the last messenger. Orang putih ada buat cerita kan, the last messenger. Kan? Depa pun tahu cerita tu. Pasal tu tuan-tuan tengok cerita orang putih banyak. Kita tengok, ni macam dalam Quran. The Ark of Nuh. Bahtera Nabi Nuh. Kita tengok, tuan-tuan tengok Hollywood buat cerita bahtera Nabi Nuh.
Tak apa, tak rosak akidah lah. Tak kalah mengaji berpuluh tahun, tengok-tengok cerita orang putih tu, betul pula Kristian no. Amboi, lekeh sangat nah. Tengok cerita orang putih terus murtad. The Ark of Noah, cerita tu. Dia himpun burung, dia himpun rusa, dia himpun binatang-binatang, dia sumbat dalam. Cuma dalam saya duk tengok cerita tu saya tengoklah, saya tengok cerita tu, dia bubuh semua binatang-binatang tu. Dia buat bubur. Cuma bukan nama bubur sora. Bubur apa tak tahu. Tapi dia buatlah bubur. Lah kali mai ayam. Masa dia duk buat tu, ada lah orang duk kata macam-macam lah masa dia duk buat tu. Tapi kalau tuan-tuan tak payah tengok saya cerita cukup okey. So dia pun pergi lah. Macam okey, dia pun pergi. Dia kata apa? Dia kata lepas tok guru dia mati, dia tak pergi carilah tok guru lain pasal dah tak ada dah. Dia duduklah di Amuriyah tu. Kemudian dia kata thumma marabi nafarun min kalbin tujjaran, maka tiba datanglah satu rombongan daripada geng-geng orang-orang meniaga, kabilah perniagaan, rombongan perniagaan bisnes group ni, faqultu lahum, aku pun pilah jumpa depa ni, tahmiluni ila ardil Arab wa u'tikum biqarati hadhihi ghunaimati hadhih, boleh hampa tolong bawa aku sekali tak? Aku bayarlah kat hampa, aku ada kambing apa semua ni, aku bayar dekat hampa tolong bawa aku pergi tempat Arab tu. Depa kata boleh. Yang ni scammer. Grup ni grup scammer. Grup dia nak scam Salman. Boleh mai tumpang. Dia pun bayarlah dekat depa ni kambing lembu dia tu. Yang mana dia dapat tu masa dia duduk kerja di situ, dia himpun tu pasal apa? Dia nak bayar geng ni lah, nak bawa dia pi. Dia pun bayar, depa pun bawa lepas ni yang duk jadi geng-geng travel tibai duit tak tahu dia tak boleh ke pi, bayar kat saya. Lepas bayar dia tuang pi dulu. Kita pi tengok tak boleh pi kan. Ni macam ni lah. Kan. Ada satu grup tu kan. Tapi bukan depa nak tipu lah, mungkin depa pun terkena. Depa bawa geng travel ni, orang bayar duit kat depa kan. Lepas tu depa bawa grup ni pi mana? Pi Indonesia. Pi tawah di Jakarta. Tak tahulah sa'i di mana, tapi tawah di Jakarta lah. Balik mai. Hampa balik mai pakai baju batik Indon. Kami pi. Baru tahu kami pi umrah di Indonesia. Travel tu scam depa. Nampak tuan jaga. Okey. Lepas tu depa pun bawa lah dia. Malangnya kata dia, tu dia susah nak jumpa Nabi tu. Payah nak boleh bertemu dengan Nabi tu, macam-macam dia tempuh. Kita alhamdulillah tuan-tuan, mudah dengar hadis Nabi, mudah dapat hadis Nabi, mudah boleh mengaji hadis Nabi, tapi kita tak hargai. Kerana benda yang datang secara mudah percuma, sesuatu yang orang tak akan hargai. Tapi kalau macam Salman ni, pasal tu dia dapat susah, dia betul-betul hargai Islam yang dia dapat. Pasal dia bukan dapat dengan harga yang murah, dia terpaksa membayar dengan nyawa dia. Tu Salman. Dia kata apa? Hatta idza qadimu bi wadil qura zalamuni. Apabila sampai di suatu tempat wadi qura, mereka telah anaya diri aku. Faba'uni min rajulin min yahud abdan. Mereka telah jual aku. Aku suruh mereka bawa pergi Madinah, mereka jual aku ke Arab Yahudi. Dah aku bayar dah selapis, mereka pergi jual aku pula, boleh pula untung ke atas. Allahu Akbar. Daripada orang yang hurrun, merdeka, dia jadi abdun, hamba. Tu dia tuan-tuan. Jadi hamba. Tuan-tuan tahu hamba? Mora 1,000 dinar. Dia jadi hamba. Tu dia yang kata Salman tu. Pasal apa dia jadi macam tu? Pasal nak pergi cari Islam, nak cari Nabi. Nampak tuan? Sikit je kalau kita nak kena ni kan, berbanding dengan Salman. Tak apa yang kita kena, yang kita tempuh untuk mendapat dan mempertahankan sunnah, tidaklah sesusah apa yang ditempuh oleh Salman. Dia kata tak apalah, nak buat macam mana. Fakuntu indahu wa ra'aitun nakhl. Lepas tu aku pun dibawalah oleh Yahudi ni, pilah ke tempat tersebut. Aku tengok-tengok banyak pokok kurma. Pasang dah.
Ini dia dah sahih dah ni. Tengok tuan-tuan, kadang-kadang kita tak boleh baca Arab lah. Rancangan Allah, aturan Allah, sesuatu yang ajib. Arab kata ajib, satu yang misteri. Salman dia jadi tawanan, dijual. Kerana dia dijual itulah dia boleh sampai di Madinah. Tuan-tuan faham tak? Artinya dalam hidup kita kadang-kadang saja, saya keluar tajuk sikit. Keluar tajuk. Kadang-kadang tuan-tuan ada benda yang Tuhan atur dalam hidup kita, kita tak suka dan kita nampak macam benda tu naya diri kita. Tetapi rancangan Tuhan ada sesuatu yang besar menanti Salman. Macam itulah kita kena senantiasa bersangka baik dengan Allah dan berdamai. Tuan-tuan kena ada dua benda untuk tenang, untuk jiwa tenang, untuk jiwa senantiasa bahagia. Pertama, sangka baik dengan Allah. Yang kedua, berdamai dengan ketentuan Allah. Apa yang Allah Ta'ala tentukan, berdamai. Jangan berkonfrontasi, jangan bertembung, jangan kita petikai. Salman, dia jadi hamba. Kalau dia tak jadi hamba, dia tak jumpa Nabi. Susah dahulu, senang kemudian. Okey. Dia kata, tuan aku bawa mai aku duduk di Madinah. Macam mana dia boleh sampai di Madinah? Pasal dia kena jual. Tu dia tuan-tuan. Nampak? Selepas tu pendekkan cerita lagi tuan-tuan. Apa dia? Pendekkan lagi cerita. Dia kata Nabi SAW pun sampailah di Madinah. Sebelum tu dia duk dengar dah cerita di Mekah. Dia di Madinah. Nabi masa tu duk Mekah lagi. Dia boleh tak pergi Mekah? Tak boleh lah. Pasal dia hamba. Hamba bukan boleh keluar ikut dan tak ketahuan hala. Okey, jadi dia kata aku duk dengar dah cerita tu di Mekah. Tuan-tuan, apa akan cerita lagi? Lepas tu dia kata thumma hajara ilal Madinah. Nabi SAW pun marilah ke Madinah. Kan, nampak? Tapi dia kata macam ni. Dia kata masa dia duduk di Madinah tu, dia duduk petik buah pasal dia kerja kebun kurma. Masa dia duduk petik buah tu, dia kata apa? Dia kata dia telah dapat berita yang mana Nabi telah sampai di Quba. Nabi SAW telah sampai di Quba. Macam mana dia boleh tahu? Ni cerita dia. إذ أقبل ابن عمي له حتى وقف عليه فقال فلان. Dia kata masa dia duduk, tuan dia duduk bawah, dia duduk atas pokok, duduk kutip buah kurma. Tiba-tiba mai saudara tuan dia tu mai jumpa tuan dia. Dia kata apa? Dia kata tuan-tuan, qatalallahu bani Qailah. Allah Ta'ala musnah habis dah Bani Qailah, orang Madinah. Orang Madinah lingkup Jahannam. Dia main-main dia kata orang Madinah Jahannam. Madinah Jahannam. Musnah habis orang Madinah, lingkup. Tuan dia tanyalah kawan tu, pasal apa? Apa jadi? Wallahi innahum al'an la mujtami'una bi Quba ala rajulin qadima alaihi min Makkah al-yawm yaz'amuna annahu an-nabi. Lah ni hang nak tahu tak? Depa duk berimpun di Quba tu, depa duk sambut laki-laki yang dia mengaku dia nabi, dia mai daripada Mekah. Tuan-tuan, Salman duk atas pokok. Dia dengar lebih kurang macam tu lah. Dia kata kawan tu dah sampai di Quba. Depa duk tunggu dia di Quba. Dia terjun daripada atas tu. Dia tahan kata apa? Ulang balik. Hang cerita apa tadi? Aku tak nak dengar. Dia hamba bersabuk menyampuk. Tuan dia duk kata. Tuan dia buat apa? Dia kata di sini falakamani lakmatan syadidatan. Dia beralih mai bagi penampak sulung sedah, sengak Salman. Hang naik hang duk kalut apa? Hang hamba duk bersabuk, orang duk bercakap. Tu dia. Boleh penampak nak jumpa Nabi, boleh penampak dah sedah. Kan? Azan dulu tuan-tuan. Sekejap lagi kita perhabis cerita ni. Kalau tak habis kita sambung next kuliah insya-Allah taala. Bismillah. Okey, kita sambung tuan-tuan.
So apa berlaku kepada Salman Al-Farisi bila dia dah dapat cerita tu, dia telah dipukul oleh tuan dia. Falakamani lakmatan syadidatan ma laka wa li hadha aqbil ala amalik. Apa yang hang duk kalut, pergi sambung kerja, hang duk bersabar. Okey. Kemudian tuan-tuan, dia telah ambil tindakan. Pertama, nombor 1, telah tepat tanda tok guru dia di Amuriyah. Tok guru dia di Amuriyah kata apa? Nabi tu orang Mekah mai duduk Madinah. Nombor 1, betul. Nombor 2, dia makan hadiah, dia tak makan sedekah. Salman kata, wa qad kana indi syai'un qad jama'tuhu. Aku pun ada beberapa buah kurma yang aku himpun. Falamma amsaitu, pada waktu petang, akhaztuhu, aku mengambil kurma tersebut. Thumma zahabtu ila Rasulillah, aku bawa pergi kat Rasulullah. Wa huwa bi Quba, masa tu dia duduk di Quba. Di Quba. Sekarang ni tuan-tuan, siapa-siapa yang pergi Madinah, ni yang terkini, siapa-siapa yang pergi Madinah yang terkini ni, dulu kita pergi Quba. Quba ni dia ada kelebihan tau. Masjid Quba ni masjid yang pertama dibina di dalam Islam. Masjid yang pertama dibina dalam Islam. Nabi kata siapa yang ambil wuduk di rumah, berjalan terus pergi ke Quba, semayang 2 rakaat, dia dapat pahala umrah. Sekarang ni kalau tuan-tuan pergi ke Madinah yang terkini ni, dia ada dah laluan jalan kaki. Jadi siapa yang rajin, larat, kuat, dia boleh jalan kaki daripada Masjid Nabi tu, pedestrian road. Dia boleh jalan kaki, cantik jalan kaki, terus pergi Masjid Quba. Sekarang dah ada jalan kaki. Jadi tuan-tuan yang duduk di Madinah tu boleh pergi hari-hari Quba jalan kaki. Cantik dia punya jalan. Dia memang buat untuk laluan jalan kaki. Kan? Himpun duit tuan-tuan pergi pula. Okey. So tuan-tuan kita sambung. Dia kata fadakhaltu alaihi faqultu lah innahu qad balaghani annaka rajulan salih wa ma'aka ashabul laka ghuraba dhu hajah. Dia kata aku dengar engkau ni orang saleh, bersama dengan engkau sahabat-sahabat yang miskin. Wa hadha syai'un kana 'indi lis-sadaqah. Jadi aku adalah sedekah sikit nak bagi. Dia nak test. Dia nak test. Dia kata ada sedekah sikit. Fara'aitukum ahaqqa bihi min ghairikum. Qal faqarabtuhu ilaih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Dia pun ambil bagi kat Nabi. Lepas tu Nabi kata kulu. Nabi panggil sahabat-sahabat dia bagi makan. Wa amsaka yadahu falam yakul. Tapi dia sendiri tak makan. Salman ni dia berbunga-bunga hati dia. Tanda dah keluar dah. Tanda dah keluar dah. Kan? Tanda dah keluar. Lepas tu dia kata apa? Dia kata faqultu fi nafsi hadhi wahidah. Thumma ansaraftu anhu fajama'tu. Lepas tu dia kata aku pun pergi ambil hak lain, bawa mai pula. Kali ni aku sebut hadiah. Aku sebut hadiah. Aku sebut hadiah. Fa akala Rasulullah. Sebut hadiah, maka Nabi makan. So betul lah. Mekah mai Madinah betul. Tak makan sedekah, makan hadiah betul. Nombor 3 ya. Tanda belakang. Susah lah sikit pasal duduk dalam baju. Bukan nak boleh selok sat nak tengok. Ataupun pipi duk selok tak kata wahala. Macam mana ni? Dia pun pendekkan cerita, dia pun macam duk pombang kan. Masa tu Nabi duk bil baqi' gharqat. Bil baqi' gharqat wa qad tabi'a janazah min ashabi alaihi syamlatan lah wa huwa jalisun fi ashabi. Masa tu Nabi baru selesai usung jenazah pi Baqi'. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat dia. Fasallamtu alaihi thumma istadartu anzuru ila dhahri. Aku pun duduk. Mana nak kelih belakang dia? Macam mana nak tengok? Lepas tu Nabi SAW pun duk perasan aku duk melewat tengok belakang. Nabi faham lah pasal Nabi tahu lah kan. Nabi boleh baca. Nabi pun selok. Buka bagi nampak. Buka bagi tengok. Kata Salman, fa'alqa rida'ahu an dhahrih. Nabi pun buka rida. Rida ni kain atas. Arab dia pakai selalu 2 kain. Atas dia panggil rida. Kain atas dia panggil rida. Kain bawah dia panggil izar. Tuan-tuan ingat kain atas dia panggil rida,
kain bawah dia panggil izar. Nampak? Nabi SAW buanglah kain atas tu. Dia kata apa? Dia kata, fa nazartu ila khatam. Betul-betul aku nampak khatam tu belakang Nabi, seperti yang disifatkan oleh tok guru aku tadi ni. Maka apa yang dia buat? Dia kata, fankabbabtu alaihi, aku pun peluk Nabi SAW dan uqabbiluhu, aku cium Nabi dan aku menangis. Dan dia mengucap syahadah. Tapi sebelum dia nak mengucap, dia cek dulu. Yang ni kita nak tiru. Sebelum nak ikut, cek dulu. Tanya dulu, kaji dulu, bukan terima bulat-bulat. Nampak? Itu Salman. Kemudian tuan-tuan, saya ringkaskan cerita. Salman ni dia tak boleh join Nabi pasal dia hamba. Perang Badar dia tak boleh ikut pasal dia hamba. Perang Uhud dia tak boleh join. 2 perang dia tak boleh ikut pasal dia hamba. Tuan dia kena bagi izin baru dia boleh join. Nabi panggil dia, "Man ni Salman. Hampir habaq kat tuan hang, kata hang nak bebas. Hang tanya dia nak apa? Kita nak tebui hang ni pakai apa?" Tuan dia kata, yang pertama 300 pokok kurma. 300 pokok besar hidup. Yang kedua 40, dia panggil uqiyah mas, 40 mas. Gram ke apa ke 40 mas. Salman balik bercerita kat Nabi. Nabi kata ni, "Mai tolong Salman seorang sikit." Tu Nabi punya style. "Mai tolong Salman seorang sikit. Dia nak bayar, dia nak tebus diri dia. Dia nak bayar kat Yahudi tu, tapi dia kena bagi 300 pokok. Mai tolong seorang sikit." Salman kata ada bagi 30 pokok, ada bagi 60 pokok, anak pokok. Bagi. Cukup. Kutip cukup 300. Nabi sendiri tak mampu, tapi sahabat tolong. Yang tu yang Islam hebat tu. Pertolongan orang ramai tu. Islam hebat. 300. Salman tanya Nabi, 300 ni kalau mati 3 pokok tak cukup pula, 4 pokok tak cukup pula. Nabi kata, "Hang tanam dulu, nanti hang panggil aku pi." Pendekkan cerita, ringkaskan cerita, kita nak habis cerita ni. Dia panggil Nabi pi pegang. Dia buat main, Nabi sentuh. Tunah pokok tu sentuh tangan Nabi. Sentuh tangan Nabi. Tapi tuan-tuan, beringat saya nak habaq awal-awal, jangan duk pi galak buat dekat tok guru. Ni ustaz, saya baru nak tanam durian dah 5 pokok, mai tolong pegang Ustaz. Tangan ustaz tu tangan tak boleh pakai. Tambui ya. Dia tok guru dia. Tok guru mazhab ni saya nak tanam harum ni. Yang tu bukan tumbuh, itu mampus terus. Pantang sikit baca hadis Nabi, duk fikir tok guru dia. Baca hadis Nabi, fikir kat ustaz dia. Hak tu hadis Nabi, khas untuk Nabi, tabarruk dengan Nabi. Bukan tok guru kita, bukan ustaz kita. Tak kira lah siapa pun, semua sama. Tak sama ayat liak Nabi dengan ayat liak tok guru. Tak sama tangan Nabi dengan tangan tok guru. Tak sama batang tubuh Nabi dengan batang tubuh tok guru kita. Tak sama. Kalla, sesekali tak sama. Nabi pun pergi pegang. Salman kata, "Satu pokok pun tak mampu. Semua hidup." Nabi panggil Salman, "Mai Salman." Nabi bagi satu ketui emas besar telur ayam. Dah telur mahal, lebih mahal daripada emas. Orang sanggup bagi emas janji dapat telur. Jangan-jangan. Kan? Bagi telur. Timbang-timbang ni yang kata berkat Nabi tu, bagi seketui tu, timbang-timbang ngam-ngam 40 uqiyah. Ngam-ngam, cukup-cukup. Macam Nabi tahu. Lepaslah Salman, merdekalah dia. Lepas tu kata Salman, bolehlah aku join perang dengan Nabi. Perang yang pertama dia join, Khandaq, perang Parik tu. Itulah kisah bagaimana Salman masuk Islam dan merdeka. Cuma saya nak cerita kat tuan-tuan ni kesimpulan dia. Ada 3 kesimpulan. Ada 3 kesimpulan yang berkaitan dengan Salman yang menarik. 3, tak banyak, 3 ya. Tuan-tuan. Satu apa dia tuan-tuan? Nabi SAW pernah memuji Salman dengan pujian yang sangat hebat. Tuan-tuan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah. Ini pujian langsung Nabi kepada Salman. Tuan-tuan tengok, ini nombor 1. Kita ada 3. Saya nak sebut 3 benda ya. Nombor 1. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata,
kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa unzilat alaihi suratul Jumu'ah. Abu Hurairah kata satu hari kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun ayat surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah, tuan-tuan tahu kan surah Al-Jumu'ah? Ha? Turun ayat surah Al-Jumu'ah pada ayat yang ketiga. Allah Taala berfirman, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Maksudnya, dan juga telah mengutuskan Allah akan Nabi Muhammad kepada orang-orang yang lain daripada mereka yang masih lagi belum datang tetapi tetap akan datang bersama dengan mereka. Allah kata, dan juga telah mengutuskan Nabi Muhammad kepada orang-orang lain daripada mereka, tetapi orang-orang itu akan datang kepada Nabi dan tetap akan datang kepada Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang Quran kata akan mai kat engkau? Quran kata depa tu akan mai dekat Nabi, akan mai cari Nabi. Depa tanya Rasulullah, siapa dia depa tu yang Quran sebut dia, yang Quran puji tu, siapa dia Rasulullah? Rasulullah sengak. Siapa dia Rasulullah yang Quran sebut kata dia akan mai cari engkau tu? Salman duk ada sebelah. Salman duk ada sebelah. Tiga kali dia bertanya, siapa dia maksud Quran? Siapa dia maksud Quran? Quran kata siapa dia yang akan mai cari engkau, tetap akan datang, akan mai jumpa dengan engkau. Siapa dia Rasulullah? Rasulullah tuan-tuan, wa fina Salman al-Farisi. Sebelah Nabi ada Salman. Wada'a Rasulullah yadahu ala Salman. Depa tanya tiga kali, duk tekan Nabi tiga kali tanya. Nabi letak tangan di atas Salman. Nabi kata, dia ni yang mai cari aku, yang Quran kata dia ni. Hadis riwayat Imam Muslim. Pujian khas kepada Salman al-Farisi. Tu, nampak? Yang kedua tuan-tuan, Salman satu orang yang sangat faham tentang agama. Seorang yang sangat faham tentang sunnah. Cerita dia pergi jumpa dengan saudara dia Abu Darda. Popular. Saya saja nak kongsi pasal dia berkaitan dengan tajuk kita Salman. Nabi mempersaudarakan dia dengan Abu Darda. Satu hari dia ziarah saudara dia. Ini sunnah, ziarah saudara. Zara Salman Abu Darda. Dia pergi ziarah Abu Darda. Fara'a Umma Darda mutabazzilah. Dia tengok bini Abu Darda tu macam serabai, serabut, belengah, macam tak terurus, mutabazzilah, kan? Faqala laha ma sya'nuki. Awak hang ni pasal apa yang jadi macam laki mati, lebih kurang macam tu kan? Macam orang berkabung tak ni kan? Qalat, maka jawablah bini dia, akhuka, saudara hang lah punya pasal, Abu Darda. Laisa lahu hajah fid dunya. Dia kata saudara hang tu dah tak mau dah nak cara ke dunia ni, duk kira sembahyang tak berhenti. Tu dia, bini dia mengacung. Mengacung kat siapa? Mengacung kat Salman. Bolehlah kalau kita nak mengadu dekat orang yang boleh tegur laki kita. Tapi selalunya kita pergi mengadu apa? Dia mengadu laki dia semayang tak berhenti. Kita mengadu laki kita tak semayang langsung. Boleh kan? Dia bercerita. Lepas tu tak apa kan? Lepas tu mailah Abu Darda. Abu Darda pun mai. Biasalah Abu Darda jamulah Salman. Idang lah kan, tetamu mai idang. Abu Darda kata, qul, makan Salman. Salman kata, tak. Apa? Salman kata kat Abu Darda, qul, mai kita makan. Jawab Abu Darda. Abu Darda tuan rumah yang hidang tu, inni saim, aku puasa. Qala ma ana biakil hatta ta'kul. Kalau hang tak mau makan, aku pun tak mau makan. Kalau hang tak makan, aku tak makan. Falamma fa'akal, dia pun makan. Lepas tu malam falamma kana al-layl dhahaba Abu Darda. Bila masuk je malam, Abu Darda mangkit nak sembahyang. Salman tengok, Salman kata, "Nem." Tidur. Dia suruh Abu Darda tidur. Abu Darda nak tegur dia, tak berani, sahabat Nabi kan. Panam dia boleh kan. Lepas tu falamma kana min akhiril lail qala Salman qum al-an. Lepas tu dekat-dekat nak subuh,
Salman pergi gerak. Lah mangkit. Dah mangkit. Lepas tu tuan-tuan, habis semayang, Salman bagi sikit tazkirah. Ini yang kata kawan kerana Allah. Tegur benda tak betul dan cakap benda yang betul. Ini kawan saudara kerana Tuhan, bukan kerana kepentingan. Tak betul kata tak betul. Dia bubuh terus, dia kata, Salman kata dekat Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqa. Dia nasihat, dia sayang Abu Darda, saudara dia. Dia kata, untuk Tuhan kau ada benda kau kena buat. Wali nafsika alaika haqqa. Diri hang pun ada benda juga hang kena bagi. Wali ahlika ni, isteri hang ni, Ummu Darda pun ada juga keperluan dia yang hang kena tunaikan. Fa'ati kulla dhi haqqin haqqah. Semua tu bagi elok-elok lah. Semayang, tidur, berehat, makan, menggauli isteri. Semua tu kena buat. Semua tu agama. Semua tu agama. Agama bukan semayang saja. Dunia ni pun agama. Lepas tu, fa'atan Nabi alaihissalam. Abu Darda pergi jumpa Nabi. Tanya, betul ke yang Salman kata kat dia tu? Cek walaupun Salman cek lagi. Sadaqa Salman. Salman cakap tu betul. Tu dia yang kata Salman tu. Nombor 3 last. Satu hari Umar, Nabi dah tak ada, Umar naik atas khutbah. Umar nak bagi khutbah, nak bercakap. Salman ada dalam majlis tu. Umar ni khalifah. Salman ada dalam majlis tu. Salman yang kita bincang ni. Salman kata apa? Umar, hang jangan bercakap. Kami tak mau dengar. Salman tu. Salman yang kita baca. Dia kata kat Umar, hang sengap, hang jangan bercakap. Hang jangan duk bersyarah kat kami, hanya duk cakap. Kami semua baju selai, hang baju 2 helai. Tu dia. Hang pemimpin baju 2 helai, rakyat hang baju selai, hang nak bersyarah kat kami. Hang nak bercakap kat kami, hang nak ajak kami. Hang ambil lebih pada kami. Salman tu, Salman bubuh tu. Tu dia. Umar kata, sat Salman, relax Salman, sat. Tak. Nak cakap hang kena buat dulu. Cakap kepimpinan teladan. Cakap dia tiba derah ke atas. Tak ada. Umar Al-Khattab panggil anak dia, Abdullah mah. Ta'al, Abdullah mai sini. Baju aku 2 helai ni, aku ambil hang punya satu kan. Maksudnya baju hang bagi aku kan, bukan baju aku. Baju aku satu, baju hang tu satu, hang bagi aku tu, baju aku jadi 2. Betul tak? Abdullah bin Umar kata betul. Salman kata la. Salman Al-Farisi kata la. Hang bercakap, kami dengar. Tu dia tuan-tuan. Salman kata la. Tajuk pakaian tutup, selesai. Hang memang ambil satu. Hak satu lagi anak hang. Jelas. Hang telah jawab. Tak ada kona-kona. Betul, hang adil. La, hang nak cakap, kami dengar. Tu dia Salman dan tu dia Umar. Inilah manusia yang kita cinta dan rindu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.